إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Sebelum ni kita faham bahawa tugas Nabi-Nabi Rasul ni menyampaikan dakwah. Betul lah, tak nafikan. Cuma terperincinya tidak dibincangkan. Apa yang sebenar-benarnya tugas Nabi-Nabi ni apa? Yang katakan dakwah tu apa? Supaya clear. Kadang-kadang kita tak faham dakwah tu apa. Kita ingat dakwah ni keluar jalan rumah ke rumah, kan? Pergi ketuk pintu rumah orang baru dakwah. Cikgu ngajar kat sekolah tu bukan dakwah. Ngajar masjid bukan dakwah. Ngajar surau bukan dakwah. Itu tak betul. Apa juga proses untuk membaiki ummah, itu dipanggil dakwah. Sama ada membaiki manusia daripada kufur kepada iman, ataupun daripada dah beriman, orang Kedah kata lo'lak, nak bagi jadi bagus, berjurus. Ataupun dah bagus dah, bagi jadi lebih bagus. Sebab tu dakwah ni pada semua lapisan. Itu kena clear. Kita ingat dakwah ni untuk orang kafir ya, ataupun untuk yang orang tak semiyok ya. Kita yang rasa kita ada orang masjid, orang surau, kita pula ustaz, pula tok imam pula, tak payahlah dakwah kat aku. Tak betul. Segenap lapisan masyarakat perlu berdakwah. Hatta pendakwah tu pun sendiri perlu didakwahkan. Sebab apa? Itulah konsep Islam. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi hadis Nabi itu very simple. Ad-dinu an-nasihah. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab sikit sebanyak, kita faham mubtada ni makrifah, khabar bi'jin nakirah. Ya, mubtada biasanya makrifah, khabar biasanya nakirah. Biasanya gitu. Tapi kita tengok tadi Nabi sebut ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Dua-dua ada di dalam. Mana satu mubtada, mana satu khabar. Itu soalannya. Simple saja. Ya, ikut hukum asal, hak depan tu mubtada, hak belakang tu khabar. Habis kenapa dua-dua di dalam? Ataupun dalam bahasa mudah, dua-duanya makrifah. Nak beritahu bahawa dalam balaghah ada satu disiplin dipanggil hasar. Ya, ada satu istilah dalam ilmu balaghah ini dipanggil hasar. Apa maksud hasar? Limited. Kita tak faham limited edition ni kereta aja, kan? Lain kita tak faham. Antara uslub hasar ialah kita guna innama. Contoh Nabi kata innamal a'malu binniyat. Ada uslub hasar lain, kita duduk kat depan benda tu. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Kena terjemah apa itu? Hanya kepada engkau saja yang kami sembah. Mana maf'ul lebih duduk kat depan tu antara uslubul hasar. Apa lagi? Nafi dan isbat. La ilaha illallah. Mana tak ada hak kita sembah mereka orang tak ada. Tak ada. Lagi mubtada dan khabar dua-duanya ma'rifah. Contohnya Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Allah tempat kita minta.
minta itu, minta lindung Allah Ta'ala. Maknanya apa? Dalam bahasa mudah kita, kalau tukar tak ada je khabar yang tak ada, apa maknanya sama. Allah tempat kita minta Allah. Macam tu juga. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat tu pun kena dengan agama. Dia tak boleh pikut lain. Tak boleh duk reka-reka ikut kepala otak kita. Mana agama itu main jalan Nabi. Bukan dia reka di kepala otak kita. Kalau reka kita, itu dipanggil adiyan wada'iyah. Agama direka di manusia. Buddha ke, Hindu ke, Kristian, walaupun didakwa di agama langit, dia dah direka-reka. Dia takut tambah. Itu panggil bid'ah. Duk bincang bid'ah tak hati. Kenapa Nabi marah sangat bid'ah? Sebab dia merosakkan agama. Tokok tambah. Sama ada tokok atau kurang. Kristian tak mana rosak, dibuang hukum hakam dalam Taurat, dalam Injil itu dibuang. Yang haram-haram dibuang. Babi tak boleh depa balun babi. Arak tak boleh depa zina tak boleh depa balun zina. Mana apa ayat dia buang. Bid'ah juga. Tak dibuang benda apa yang ada dekat. Kita duk bincang bid'ah ni benda yang tak dibuat. Benda yang Nabi buat kita tak buat, tak bid'ah. Bapak bid'ah. Quran suruh lawan Yahudi, kita pergi kawan dengan Yahudi. Itu bapak bid'ah. Dia beritahu kat pokok yang bengong tak mengaji. Bukan tak mengaji, tapi tak cerdik. Itu dia cerita. Hidup ni biar cerdik. Tahu? Biar cerdik. Ingat arwah Tok Wan kata tu, orang kalau bengong ni, mengaji tinggi pun bengong ni. Geram tak habis ni. Mengaji sampai profesor, mengaji duduk Mekah lama, tanah Arab lama pun bengong apa ramai. Sebab dia tak tahu mana penting, mana tak penting. Cuba tuan-tuan fikir Ustaz, mana lagi asbab masuk neraka, wirid lepas semayang ke, pergi sokong Yahudi? Dia tanya Ustaz. Nak tanya Ustaz, guna Ustaz kepala otak yang sihat? Guna Ustaz. Berapa hadis sebut bab benda itu, berapa Quran yang sebut pasal Yahudi? Ini benda yang penting kita tak mau cerita, duduk sembang, pumpang-pumpang. Tak ada ni. Tak ada ni. Penat nak jawab. Dan orang tanya, tak sah lah esok hari mati, tak sah suruh orang baca apa. Senang, Tok Imam pun tak pening. Tak payah, Tok Imam tak pergi kubur pun. Hantar Tok Siak. Tok Siak pun tak payah. Tukang gali kubur je pergi. Letak buah dalam tanah, kabur-kabur balik. Habis sudah. Tok Imam tak pening. Nak duduk tengah panas, itu kalau panas, Ustaz. Kena hujan sehari dua ni, jam. Baru nak start tarik dari Allah, mari lebuh tu imam baru. Kan? Dia tak payah, senang. Dia kata, Ustaz, saya ni tak percaya pahala orang bagi sampai kepada mati. Betul? Tak sah duk tahlil, tak sah arwah, tak sah apa. Alhamdulillah. Sik tenaga tu imam. Dia cerita. Itu Ustaz, saya percaya pahala sampai. Apa dalil? Kita ada dalil kita. Nak tanya, kita cerita, tak mau ikut. Ada dalil. Ada hadis. Tak mau ikut. Kata tak ada. Tak apa ikut lah percaya. Habis cerita. Ni orang wali semua salah. Seorang berhenti. Penat macam tu hidup. 13 mufti sokong, satu tak sokong. Nak cerita apa? Itu 13 mufti bingung. Kau macam mana? Itu payah nak cakap. Beribu ulama tafsir kata ada kinayah dalam Quran. Ada majas dalam Quran.
Seorang je ulama kata tak ada. Tuan-tuan ikut hak ribu ke seorang? Tanya soalan ni. Bukan payah cara fikir. Beribu ulama tafsir kata dalam Quran ada kinayah, ada majas. Maknanya yang disebut dalam Quran itu bukan makna hakiki. Ada makna lain. Beribu, bukan seorang. Bukan saya hak mengaji bodoh ni kata, tak ribu kau kita tafsir. Ada seorang dia ulama kata tak ada, dia kena pakai makna hakiki. Tuan-tuan nak ikut ribu kan dia ikut seorang. Kita pilih. Kami nak ikut 1000. Hang nak ikut seorang, Tuhan punya pasal. Jangan salahkan kami. Oh, jumud. Hang salahkan ramai tak jumud. Kami salah minoriti tak jumud. Pelik. Tu pelik. Pelik dunia kan ni. Dunia macam tu. Ulang. Kan? Kami di Azhar, disiplin kami macam tu. Tok Syekh ni bagi dalil, bincang. Hampa nak fikir mana otak hampa ada kan, hampa fikir. Mana okey, mana tak okey. Simple. Simple. Tak tanya lah. Dia poin majlis Ustaz Burhan kita ada. Tak tanya. Yang majlis macam mana. Tok Syekh dia bagi dalil nak. Fikir sendiri. Ulama' ni kata. Ada otak kan. Kalau tuan-tuan rasa seorang lawan 13 lagi power, tuan-tuan sokong lah seorang. Tapi jangan salahkan orang. Ini masalah. Kan? Dia ngata ke orang sedap. Orang kata kat dia tak boleh. Tak boleh je. Kita tumbuk terajang orang sedap. Orang kata kita tak boleh. Tak boleh je. Kita kata ke orang. Orang kata kita tahan lah terima. Saya ni apa orang tak kata? Syiah lah, Jahmiyah lah, ada kata DAP pun ada benda apa benda aku tak tahu. Kita kata dia sedah je, hang Wahabi. Oh, mengamuk lah. Hang kata aku banyak boleh, aku kata hang satu tak boleh. Tak boleh macam tu. Jahmiyah lah, Mu'tazilah lah, gitu gini lah, alih-alih Syiah buat kepada aku pun ada. Aku kata kat hang sedah je Wahabi. Dia punya mengamuk. Apa kata brand kat orang. Hang kata kat aku boleh, aku kata kat hang tak boleh. Tak boleh macam tu. Faham? Simple. Tak salah pening malam. Kenapa kita nak faham tugas Nabi ni? Pertama, kita kena tahu tugas Nabi ni berat. Itu yang biasa lah. Kita sambut maulid, doa angin maulid takbir ni. Yang kedua, saya nak pesan pada diri saya sendiri, tuan-tuan, ahli qaryah, tok-tok imam, ustaz-ustaz. Bila Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi-nabi. Baik, waris itu waris apa? Ini pun jadi isu bang. Ada orang tak puas hati. Tak tahulah tuan-tuan ingat ke tak? Ada setumba dulu, kata orang Perak, kata setumba. Setumba, tanya budak ni tak faham ni setumba ni. Satu guih dulu lah kata orang. Satu masa dulu ada satu orang. Tak payah sebut lah. Kalau sebut satu Melaya kena. Tak payah sebut lah. Dah pencin pun. Dia petikaikan istilah waris Nabi tu. Kalau tuan-tuan boleh buka balik suara lama, tuan-tuan jumpa lah. Mana ada waris Nabi? Dia petikai. Kita kata waris Nabi ni bukanlah satu kemegahan. Bukan ada title ulama atas kepala tu dapat elon 15,000. Dapat projek balok kan? Ada? Ada lah. Dia dapat title ulama, dapat projek balok kan? Dapat emas barang 20 kilo ke? Tak ada. Habis itu siapa dia ulama? Siapa juga yang ada ilmu tentang agama? Sebanyak mana ilmu dia, itulah tahapnya. Cuma kita di tanah Melayu kita, level kita tak ada lah level ni.
Ada peringkat senawi, diploma, ijazah. Mengaji kitab lah, tengok kitab apa khatam, tauhid kita apa khatam, fiqh kita apa khatam, tafsir kita apa khatam. Lagi besar kitab dia khatam, lagi banyak dia boleh huraian, besar lah ilmu ni. Itu saja. Dan saya ada kata Tok Guru bawa contohnya ngajar apa? Ngajar Qulubi Umairah. Saya pergi nak ngaji. Hasyiah bagi Minhaj contohnya. Mana Tok Guru tu hebat dah boleh baca Qulubi ni. Kita saya kata najar dah. Tu pun tak apa nak hafal. Tak apa nak hafal. Jadilah kan baca juga. Itu level dia. Habis tugas Nabi ni dia tak ada waris apa. Dia cuma waris ilmu. Sebab Nabi tinggalkan ilmu. Ilmu apa? Oh, dia pun petikai pula. Kami pun ulama juga. Dia ngaji universiti juga, tapi buka studi syariah. Dia kata kami pun ilmu juga. Kalau ulama tu nak ilmu, kami pun ilmu juga. Aku nak tanya balik satu soalan je. Nabi ajar ilmu apa? Sains, geografi, sejarah, matematik. Nabi ajar ilmu akhirat. Apa dia ilmu akhirat? Ilmu agama ni pertama akidah. Akidah. Ketuhanan apa semua pada mahsyar. Sains tak mengaji itu tuan ada. Koklah buka buku sains, kalau musnahkan pokok dosa nanti masuk neraka ada dalam buku sains. Ada kan? Gila. Ada. Dalam buku math ke? Ada. Dalam buku fizik ke engineering ke, kalau buat bangunan tak betul ikut spek haram, makan rasuah haram, masuk neraka. Ada dalam buku lain? Tak ada. Habis tu cerita tu dalam buku mana? Dalam Quran, dalam hadis, kitab fiqh. Siapa mengaji? Ustaz-ustaz, tuan guru. Ilmu tu lah waris daripada Nabi. Nabi tak ajar sains langsung lah? Ada dia panggil tip Nabawi contohnya. Imam Allah SWT, Imam Jalaluddin Suyuti sebut dalam tafsir dia, dia kata antara tugas Nabi-Nabi ni selain daripada bawa akidah, bawa syariat, dia juga bawa asas-asas kehidupan. Contohnya Nabi Nuh mahir bertukang kayu. Nabi Daud tukang besi. Nabi Idris dikatakan antara orang yang pertama mencipta kain, benang ni. Jahit. Dan dikatakan orang pertama mencipta tulisan, Nabi Idris. Allah Alam. Tapi logik juga yang Jalaluddin Suyuti sebut tu. Sebab Suyuti kata, kalau ilmu ni tak diajar oleh Nabi-Nabi, mati lama dah manusia ni. Beranak-beranak telan apa dah mati. Telan-telan silap racun mati. Macam tu ada manusia. Mana Nabi-Nabi diajar ataupun mengajar kepada umat, ni boleh makan. Maknanya di samping mengajar hukum hakam, akidah, Rasul juga membawa asas-asas kehidupan. Antaranya sains pemakanan. Ya, lagi tu buat pakaian dan sebagainya. Falak, yes, termasuk. Falak, termasuk. Diajar oleh Nabi-Nabi. Itu dakwaan oleh Imam Suyuti rahimahullah. Tuan-tuan boleh buka lah. Tak percaya saya pergi buka kitab tafsir. Bukan saya yang kata. Dan Imam Suyuti sendiri pun mengarang. Adalah buku perubatan yang dia karang. Saya pun baca juga, menarik juga. Hebat ulama dulu. Tak ada lah level kita bang. Tak ada. Kita ni boleh baca hadis 40 rasa alim dah. Kan? Boleh baca Fathul Qarib tu jalan tegak lah. Jalan tegak lah. Baru Fathul Qarib ya. Tok Guru ni Fathul Qarib ni jelas gigi ya. Bukanlah kita perkeningkan kitab lah. Ya. Saya tanya Tok Guru, apa syarat paling kurang untuk kita bagi pandangan dalam fiqh? Paling kurang Minhaj. Syarah dia Mughni Muhtaj, lepas tu hasyiah dia Qulubi Umairah.
Tu paling kurang untuk jadi tok guru dalam fiqh. Paling kurang. Kalau tidak, tak usah sembang dapat fatwa. Tak sembang. Tu dia. Nak baca sebarih pun mampu nak baca. Jangan baca macam dia sahabat. Baca sahabat boleh ya. Baca lepas tu dah. Kitab ulama ni tidak boleh dibaca bacaan sahabat. Boleh baca macam tu. Yo, aku rasa aku faham kot ni. Dah. Saya mengaji dengan Tok Syekh di Mesir ni, kalau kata satu baris kitab fiqh ni 3 jam. Sebaris tu 3 jam punya syarah. Tuan-tuan bayang. Kita baca, sekali baca terus 5 muka surat. Patut cepat khatam. Kan? Apa faham? Tak tahu, saya rasa faham kot ni. Mampu. Jadi itu boleh. Semua ulama tak betul, aku seorang betul. Jadi itu buat pula tesis. Di mana kesilapan Nawawi? Sedap buat tesis macam tu kan. Betul lah, kita tak nafi dah ulama ada silap. Tapi hang buat satu kitab macam Nawawi. Daripada kata Ghazali punya kitab. Banyak ada tuan ni. Nak, saya cabar tuan-tuan buat satu kitab macam Ihya. Tu kena boleh. Faham kan? Komplain siapa pun ni? Macam tuan-tuan tengok bola. Bodoh, sepak kau ni. Bola badminton tu. Semeh kau ni. Ada semeh kau tu. Dia sembang kemeh. Turun kau ni. Pukul pun tak kena. Sembang siapa boleh ni tu. Adres semeh ni tu. Boleh? Tak boleh. Betul? Saja bagi pandangan. Dia hari ni orang bila dia rasa dia boleh cakap, dia rasa dia pandai. Itu penyakit. Banyak ulama sentuh. Antara Syekh Hadi Jumaah sebut. Penyakit budak-budak hari ni, dia kata bila dia tengok internet dia rasa dia alim semua. Na'udzubillah, tu balau. Baik, apa poin saya nak sebut sini tuan? Macam mana nabi-nabi rasul-rasul menyampaikan dakwah, menyampaikan agama pada umat, yang tu patut kita lalui. Lalui lah Ustaz. Saya pun ajak juga, nabi ajak pun saya. Betul. Tapi saya tanya tuan-tuan, nabi-nabi ni dihampa kapit merah ke? Dipukul kompang ke? Adalah peristiwa Nabi pergi Madinah tu, orang sambut dengan nasyid. Kan? Itu lah satu. Selama ni sebelum tu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi Saleh, Nabi Hud, macam mana? Kena maki, kena hang. Lepas dia kata, kalau hampa dah letak atas kepala hampa Quran dan hadis, maka hampa mengikut amanah para Nabi. Apa amanah ni? Apa juga jalan yang nak kena lalui, kena lalui. Segala ranjau, segala duri, segala perik payah, kena lalui. Tidak, jangan duk dakwa mengaku waris para Nabi. Itu yang payah. Contoh, tuan, ni haram. Haram. Tak ada dalil kata halal. Tak, haram. Betul kata? Betul. Muktamad haram. Tuan, kita bagi naik elang lebih sikit lah. Daripada jusa C, kita bagi jusa A macam mana. Alhamdulillah. Kan? Bulan depan tanya hukum. Halal haram. Dia ada 2 pendapat sebenarnya. Mana orang tak marah ke aku bang? Tu nak cerita lagi. Betul tak saya cakap ni? Tadi bukan main keras lagi. Haram tak boleh tutup. Naik elangan dan ada 2 pendapat. Selama ni saya terlepas pandang, tak tengok kitab lain rupanya. Dan dia qadi. Qadi tu apa? Qadi tu mufti. Mufti besar lah. Cuma dulu ni, zaman Empire Islam dulu, mufti ni kecil. Mufti ni mana dulu letak kat bandar-bandar macam Mekah, Madinah, Kufah, adalah khalifah letak untuk bagi fatwa pada orang. Itu bagi mufti. Masuk mufti itu mana bagi fatwa. Dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa ni qadi. Dia boleh jatuh hukuman apa dia. Masa tu qadi lebih besar daripada mufti. Mufti ni jawatan informal. Yang formalnya qadi. Jangan silap faham. So dalam dunia masa tu, empire yang paling besar ialah Baghdad.
dalam Baghdad, Empire Islam Abbasiyah. Dalam Empire Abbasiyah, ibu kota dia ialah Baghdad. So kalau jadi qadhi, Abu Hanifah dengar benda tu, dia conggit malam tu juga. Malam tu juga lari, bungkul-bungkul lari malam tu juga. Tuan mungkin ingat Abu Hanifah ni miskin kan, sebab tu senang lari. Dah, dia tokek lah, ada kedai kot. Tapi dan tak pilih kedai ke apa ke, aku tinggal semua, aku tak mau jadi qadhi. Khalifah pun cakap dia ada spy lah. Khalifah kan ada spy siap. Pergi hambat kawan ni tengah-tengah padang pasir. Bawa main mengadak tuanku. Nak ke mana Khalifah? Tak ada lah tuanku, saya pati ingat nak balik kampung. Jalan-jalan balik kampung. Lama tak balik kampung. Ni pasal apa kat Mungkuih macam cerita Piramli pula kan. Si belalang bawa bungkuih nak bagi jin lapak apa macam tu, lebih kurang cerita macam tu. Yang kat bungkuih mana nak balik kampung tu macam ni kata Khalifah. Kita qadhi ni kosong, jadi saya cadang kamu jadi khalifah, jadi qadhi. Allah tuanku patik minta maaf, patik tak layak. Pasal apa tak layak? Dua sebab tu. Pertama, patik bukan Arab, dia memang orang Arab. Abu Hanifah orang Parsi, bukan orang Arab asalnya. Yang kedua, patik ta'lim. Tu dia, ta'lim lagi. Digelar Al-Imamul A'zam. Satu-satu, tuan-tuan boleh type internet, tuan-tuan cari. Ada tak dalam dunia ni orang gelar dengan Al-Imamul A'zam? Tak ada. Satu-satunya manusia dunia ni gelar Imam A'zam, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. The greatest imam. Tak ada orang macam gelar. Dia kata ta'lim ini. Patik ta'lim tu. Menipu kamu kata Khalifah, ada kamu ta'lim? Betul tu cukup syarat ketiga. Menipu tak boleh jadi qadhi ni. Cukup syarat. Allah, disebabkan lawan cakap tuanku, murka tuanku, duduk dalam penjara sampai mati pun Hanifah duduk dalam penjara. Kita kau ustaz no berebutlah nak jawatan. Tak sah kata qadhi Baghdad, qadhi Tiping pun berebut. Wala pun minta maaf, jangan marah kau. Cerita bukan cerita tipu, cerita betul. Mari kita lihat siapa yang kena. Datuk Seri Mufti nak pencin hujung tahun ni, kita tengok siapa yang kena. Kita tengok. Dekat Pejabat Mufti tu bukan tak ada kawan, semua orang kenal aku. Bukan aku je kenal mereka kenal aku. Macam-macam berita kita tengok. Tuan-tuan boleh main cak ciluk ayat. Cak ciluk kucing lempat. Siapa naik jadi Mufti. Tengok. Dah macam nak pelihara raya pula. Ui, siapa tak mau bang? Mau. Aku pun mau kan? Orang tanya. Tuan-tuan mana orang pernah tanya? Tuan-tuan pernah? Orang tanya tuan-tuan, rasa-rasa tuan siapa layak jadi mufti? Ada tuan tanya? Mana ada? Aku orang tanya, amin. Silap pula aku jawab malam tu. Patut rasa tak ada orang layak aku layak. Silap. Lepas telefon, no. Kenapa aku tak jawab aku? Sajalah awak. Bukan Perak ni call bang, Bukit Aman call saya. Rasa ustaz siapa patut ganti mufti dia. Saya ni taklah pandai sangat, tapi saya bagilah calon 3-4 orang member. Tak naik pun. Tak naik. Yang kita rasa ialah qualification dia okey lah. Terus kata tak naik jadi mufti, jadi ahli fatwa tak dekat. Tak apalah, nak baca kan. Allahu Akbar. Tak apa, kita tengok apa jadi. Apa nombor satu? Betulkan akidah ni nombor satu. Dalam dakwah ni, terutama melibatkan agama lain, tak salah duk sembang benda lain lah.
Bila duk sembang benda lain jadi merapu. Di mana persamaan antara Islam dengan Hindu kita bincang? Mampu ya? Itu yang kawan kita pergi Tok Kong tu, dia dah orang interview macam mana? Selama orang ni saya ingat Hindu dengan Islam ni beza, rupanya banyak persamaan. Mampu ya? Bang, nak tengok sama tak sama, nombor satu akidah. Bila kata agama ni ada apa-apa, item nak bincang buat agama. Okay. Kawan saya ada seorang, dia dah pindah Dr. Ahmad daripada Yusah itu, dia pindah ke UAE. Sempat dah share-share ilmu-ilmu ni, dia orang hebat. Dia kata, bila sebut agama ni ada 5 item dia sebut. Pertama, yang disembah tu apa? Item yang pertama sembah. Yang kedua, manual book apa? Manual book. Buku panduan ni apa? Yang ketiga, pembawa dia siapa? Yang bawa agama tu siapa? Yang keempat, hukum hakam tu siapa? Yang kelima, pantang larang dia. 5 basic mesti ada lah agama. Baik, kita tengok benda tu. Akidah. Sama kita dengan Hindu. Siapa kata sama, aku nak katuk dengan tongkat mimbar daripada. Siapa kata sama? Sama Ustaz, Hindu dengan Islam Tuhan sama. Aku nak katuk kepada orang tongkat kepada. Terus tak faham, tak sama. Terus kata Hindu semua agama tak sama dengan Islam. Sebab tu beza di Islam nombor satu, Tuhan. Innama ilahukum ilahun wahid. Agama lain tak ada kata Tuhan satu. Walaupun Yahudi dia cuba dakwa Tuhan tu satu, tapi Tuhan ada anak. Kau tuan-tuan ada kucing kat rumah. Kucing tina seekor kan. Tuk beranak pula 3 ekor. Dia tanya saya, Haji, ada berapa ekor kucing? Seekor je Ustaz. Dah beranak belum? Ada beranak 3 ekor. Ada berapa? Seekor. Mana seekor? Dia kata Tuhan tu ada anak. Nampak ada mana dia? Uzair. Itu di statement Al-Quran. Wa qala Yahudi Uzairun Allah. Berkata Yahudi, Uzair itu anak lelaki Allah Ta'ala. Bila anak mana dengan bapa sama level lah. Macam mana bapa orang, anak pun orang. Bapa kucing, anak pun kucing. Takkan bapa kucing, anak ayam. Tak pelik. Mana hang tak kata Tuhan satu lah. Hang kata Tuhan dua. Syirik. Yang betul-betul kata Tuhan satu, Islam. Islam. Tentu dah tak beza. Dah tak sama lah kita dengan agama lain. Takkan sama. Nombor satu. Nombor dua, manual book. Kita Quran, very clear. Asas Quran. Backup Quran, hadis. Sama dengan Hindu. Sama dengan Buddha. Tak sama. Siapa kata sama? Nombor 3, yang bawa agama tu Nabi kita SAW. Menyambung risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi kata, aku dengan Nabi-Nabi sebelum aku macam 1/4, 1/4 macam masjid ni. Nabi ni contoh tiang tu. Mana nak bagi lengkap masjid. Mana Nabi-Nabi dia bawa banyak syariat. Nabi cuma pelengkap saja. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tu yang bawa Islam. Sama dengan Hindu. Sama dengan Buddha. Nombor 3, ibadat. Apa nama tadi? Ritual. Sama. Tuan-tuan rasa sama kita sebenarnya yang Hindu. Sama. Sama ke tak? Habis? Tak mana orang kata sama? Nombor 4, pantang larang. Yang saya tahu lah Hindu ni tak boleh makan lembu. Yang saya tahu. Tapi lah ni dia pun bantai semacam lah. Tapi dia kata tak apa, burger boleh. Sebab dia tak nampak daging. Kawan saya lah. Ada kelip main kedai dah. Order burger lembu.
tengok kawan tu. Dia tanya sekali, you betul-betul mau makan ini daging? Ya. Bukan you Hindu tak boleh makan. Ini tak apa, sekali-sekala boleh. Total ni tak sama. 5 item ni 5 tak sama. Tak mana yang hang kata sama? Oh, setakat nak cerita kita pun bawa kepada perpaduan. Itu slogan. Itu bukan cerita bab agama. Ha? Macam ada satu orang minta maaf, saya cakap, mati dah arwah tu orang tu. Tuan-tuan pernah tengok cerita Sepet? Akhirnya dia tinggalkan lelaki dia Melayu pergi ikut Cina. Tu cerita Sepet tu. Dia lakonkan di Ipoh. Shooting di Ipoh. Pengarah dia Yasmin Ahmad. Saya follow cerita tu, tengok. Okey lah, saya follow. Bukan cerita tu yang saya nak tekan sangat. Di hujung cerita, bila habis cerita kan keluar nama pengarah, pelakon kan. Di hujung tu dia keluar satu statement. Kau tuan-tuan perasan. Di hujung tu dia keluar satu statement. Dalam orang putih lah, bahasa orang putih lah. Saya tak hafal lah statement orang putih tu, tapi saya faham lah. Cahaya ada, lampu ada berbagai-bagai jenis. Macam tu. Lampu ni ada berbagai-bagai jenis, tapi cahaya tetap sama. Tuan-tuan faham? Besok Ustaz, macam tu lah. Lampu banyak jenis, cahaya sama. Pada tuan-tuan mungkin tak ada masalah ayat tu. Tapi aku yang duduk dalam Sudin dah lebih 30 tahun ni, benda macam tu dia dapat. Contohlah macam pak mentua saya, dia kerja kutip cup aku. Dia jalan, dia nampak pucuk aku tu. Kadang kita dah buat kereta, pucuk aku. Aku tu tak mana pucuk aku. Tu balik Bulukur sana, nampak dia pucuk aku tu. Pasal apa? Kerja dia hantu, cari pucuk aku. Cumi. Dia jalan dia nampak. Kan? Macam tu juga ustaz-ustaz, macam tu juga doktor, macam tu juga pakar-pakar lain. Dia duduk dalam bidang tu, dia dengar je, dia dapat tangkap. Ada satu engineer kawan saya cerita. Engineer perempuan, pakar engineer JKR. Orang buat jalan raya ni. Dia nak check, nak luluskan CF, nak bagi lesen lah. Dia bawa hammer kecil je. Ni engineer ni, dia bawa hammer kecil, dia ketuk. Tak. Dia ketuk. Korek. 2 kaki dalam ada ayak. Tak ada. Korek. Dia kata. Korek sungguh ada ayak dalam. Tak lului. Bawa hammer kecil je. Kita kalau buat hammer besar pun bodoh macam tu. Tak kerti. Pasal apa? Bidang dia. Kemahiran dia. Bidang tu. Dia nak bagi tahu agama ni semua sama. Apa hukum Ustaz? Orang tanya saya, apa hukum Ustaz kalau kita kata semua agama sama? Saya kata senang je jawapan. Ni apa dia? Kaf, alif, fa, ra, kapio. Habis saja. Takkan Ustaz nak kata apa ni? Hang nak samakan Tuhan yang kita faham dengan Tuhan yang agama lain faham. Hang nak samakan Nabi-Nabi Rasul-Rasul dengan pembawa-pembawa agama yang tak betul. Hang nak samakan Quran dengan buku-buku yang lain. Ya tu? Dah lah habis tu. Tuan-tuan tahu tak sesat? Kita pernah masuk hutan tak? Tuan-tuan pernah masuk hutan? Kenapa kita panggil bila masuk hutan tak jumpa jalan keluar? Kenapa panggil sesat? Ni ulama begitu. Bukan saya cakap ulama begitu. Nak clarify kat kita apa maksud sesat. Tuan-tuan masuk hutan, okey dah dulu cari kayu api ke, cari air hutan ke apa kan? Tu tak boleh jumpa jalan keluar. Mana jalan keluar? Sesat dah aku. Masa tu tak ada GPS ni lah.
GPS tak ada, kompas tak bawa. Macam, kenapa dipanggil sesat? Tu soalan. Tak jumpa jalan keluar, betul? Kenapa tak jumpa jalan keluar? Tu soalan ni. Sebab kita nampak semua sama. Sama. Tak tahu nak pilih jalan mana. Sesat. Macam tu juga. Kita rasa semua agama sama. Tak tahu nak pilih mana satu. Sesat. Tu je. Kita mesti clear. Ni agama betul. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimin. It's very clear. Tuhan dah pilih pada kamu agama, jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama sisi Allah yang benar ialah Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan, siapa yang cari lain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbala min. Tuhan takkan terima. Tak adil lah macam tu, Ustaz. Manusia ni maklumlah mengaji tinggi kan, mengaji universiti kan, tak adil lah. Dia pun buat baik juga. Macam mana Tuhan tak kira kebajikan? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Orang kafir ni buat baik macam A, fizik A, pekerja Islam pun A, sejarah A, bahasa Malaysia F. Bang, lulus ke tak? Satu ya Ustaz. Syarat nak lulus SPM mesti lulus bahasa Melayu. Itu syarat. Fail kalau out. Contoh kena tahan polis. Cek nanti. Tak lesen. Saya bukan dapat salah tuan. Traffic light tak langgar, parking bayar, kan? Tak potong double line, semua saya ikut. Cuma tak ada lesennya. Macam, bang, nak tanya? Tak apalah bang, tidur balai malam ni. Tidur balai. Pasal apa? Tak ada lesen tu salah lah. Salah besar. Itulah ceritanya. Hang sembah lain daripada Allah Ta'ala, itulah salah paling besar sekali. Habis sembah lain macam mana? Macam ni kita tak faham. Saya ada kebun, contohlah 20 ekar, contohlah nak buat sawit apa. Panggil bangla seorang. Seorang tak cukup mampu bangla seorang, panggil 5 orang bangla buat. Ini aku punya tanah. Lagi buat ini pagi terang apa semua apa. Saya kata lagi 6 bulan aku tengok progres okey, aku bayar gaji. Lepas 6 bulan bangla tu main jumpa saya. Bang, bos gaji mana? Saya pun pergi cek. Rupa-rupa ni buat kebun orang lain, bukan buat kebun aku. Dia buat kebun 4G sebelah ni buat. Saya kata, aku suruh buat kebun aku. Sana bayar lebih, tu buat sana tu. Buat sana, pergi minta gaji sana. Minta gaji kat aku pasal apa? Faham ke tak? Hang nak pahala pada orang Ta'ala, hang sembah orang Ta'ala lah. Pergi sembah orang lain pasal apa? Uji. Pening tak mana? Baru ni saya bagus juga TikTok ni kan. TikTok ni bagus. Ada lah bagus, ada tak semiak tu ada juga. Ustaz Rabi ni, Datuk lah kot. Datuk Prof Rabi. Dia cerita. Datang dia call. Cakap clean dia ke maaf. Cakap clean dia cakap pun dia jumpa lah. Dia pun terkejut. Mana ada orang lama orang tak panggil dia Rabi. Orang dia panggil Farid tak panggil Rabi. Dia pun heran. Siapa panggil Rabi? Baru perasan abang dia call. Dah selepas 14 tahun abang dia call.
Oh, dia kata pasal apa? Sebab abang dia marah dia masuk Islam. Tak boleh terima masuk Islam. Sampai dia Dr. Farid kata dia bertumbuk, abang dia tumbuk macam tu lah ugut lah. Sampai dia kata kat abang dia, bukti kat saya tak mana tak betul Islam. Itu Farid Ravi cakap kat abang. Selepas 14 tahun abang dia call, Farid Ravi, tunjukkan aku jalan yang lurus ni. Oh, terkejut kawan, lurus macam mana? Jalan di mana? Jalan masuk Islam. Dia pun tak fikir banyak, terus bawa masuk Kuwait. Dah daftar jadi orang Islam, dia pun tanya, kenapa masuk Islam? Sebenarnya dia kata, lepas hang kata kat aku, tunjuk kat aku kat mana tak betul Islam, aku kaji habis-habis Islam. Dia kata, aku baca sejarah Nabi, tauhid, fiqh, tasawuf, Quran, aku baca habis 14 tahun dia kaji Islam. Aku cari kod-kod tak mana tak betul Islam, tak jumpa. Tak jumpa. Mencari untuk tengok tak betul teman Islam, tak jumpa. Sekarang aku dah masuk Islam. Okeylah, dah masuk Islam, rupanya di belah Selangor tu dia ada tempat. Dalam hari Senin macam tu, masuk Islam, duduk situ. Hari Jumaat, orang pusat tu telefon Dr. Ravi. Dr. Ravi minta maaf lah, abang dia meninggal. Hari Senin masuk Islam, hari Jumaat meninggal. 5 hari dia masuk Islam. 40 tahun, 50 tahun duduk dalam Hindu dengan sebab mengucap syahadah sekali saja, Tuhan padam semua dosa. Tak mana tak adil ni orang tak ada. Abang saya. Abang saya. 40 tahun, contoh tadi kawan tadi, dengan Hindu, dengan agama, dengan maksiat apa semua, macam-macam dosa. Sekali dia mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Tuhan padam semua dosa. Apa kata Dr. Farid ni? Saya pencemburu dengan abang saya. Pasal apa? Dia tak ada dosa. Mati dia tak ada dosa. Baru nak belajar ambil semayang, baru nak belajar ya semayang apa dia, baru nak belajar Quran. Tak mana tak adil yang orang tak ada. Ada satu orang Cina. Dan ni cerita orang yang masuk Islam. Cina ni bukan Cina biasa-biasa, Cina model. Jenis model bukan model biasa ke, model yang tak pakai baju ni. Faham lah. Faham lah. Hak pakai tutup bawah sikit, atas sikit, tu je. Model tu. Tiba-tiba ada syarikat busana muslimah ni panggil dia untuk jadi model. Pasal orang comel kan. Pakai tudung nampak comel lagi lah. Jadi buat jadi model. Pakailah dengan tudung, dengan jubah. Pakai muslimah. Tuan-tuan tahu apa jadi? Bila dah habis syuting semua, biasalah. Okey, kedai nak ambil baju balik lah. Dah habis syuting. Kak tahu apa perempuan Cina tu cakap? Dia kata, Kak boleh tak tolong jangan ambil baju? Pasal apa yang kawan ni terkejut? Pasal apa? Pertama kali dalam hidup saya, dia kata, saya rasa dihargai sebagai seorang wanita. Pertama kali dalam hidup saya rasa lain sangat. Dia kata. Pasal apa? Saya rasa dihargai sebagai seorang wanita. Orang tutup rambut saya, orang tutup badan saya. Orang cuma tengok muka saya. Tak tengok badan saya yang 3/4 bogel. Bukan separuh bogel dah, 3/4 bogel. Pertama kali saya rasa dihormati. Lepas tu Kak dia tak buka dah tudung. Sampai dia masuk Islam. Yang aku heran, anak Melayu yang beranak Islam, makpak Islam. Elok menyusul agama pula. Elok pakai tudung ustaz-ustaz ajar. Besar sikit, buang habis. Pasal apa? Inilah diri saya yang sebenar. Bangang nak mampu.
Tu kata Islam tu fitrah. Kita sendiri pun tengok. Kita sendiri tengok. Saya tanya, baik, tuan-tuan tengok. Contohnya tu imam pakai jubah, pakai serban. Kita pun rasa hormat. Masa? Cuba tengok satu orang dengan seluar anjing koyak, poket pusat nampak, nak rasa hormat ke rasa nak maki? Nak tanya kan? Fitrah. Fitrah. Apa kata Islam tu fitrah? Cantik. Kenapa Islam suruh perempuan tutup elok-elok? Pasal tu nak jaga perempuan tu bagi elok. Jangan ditengok oleh orang. Tak ada siapa-siapa boleh sentuh bukan-bukan. Tu yang saya bagus juga TikTok ni kan. Dia tak buat video, dia buat satu page dia. Dekat boyfriend bagi free. Dekat skandal RM500. Dekat suami RM20,000. Tuan-tuan faham? Tak faham tak? Saya ulang lagi sekali. Yang dia buat dalam TikTok tu. Kan? Boyfriend free. Skandal RM500. Suami RM20,000. Tak faham? Kau faham tak? Ni perempuan hari ni dia kata. Bukanlah semua nak cerita lagi. Kak boyfriend bagi free ya, ambil lah. Tak payah apa-apa. Untuk skandal bayar RM500. Untuk suami RM20,000. Haram semua. Dunia hari ni macam tu. Akidah. Bila sentuh akidah, nombor satu ketuhanan. Yang kedua, akhir. Sebab tu kita buka dalam Quran, banyak ayat Quran sebut Allah Ta'ala hari akhir. Dan majoriti Quran daripada awal sampai akhir banyak cerita pasal akhir. Syurga ke neraka ke pada mahsyar ke azab ke nikmat ke kan pahala-pahala dosa itu. Hukum hakam dalam dikatakan lebih kurang 800 ayat lebih kurang dalam Quran. Tak sampai ataupun kurang. Cerita Nabi-Nabi banyak. Kiamat antara yang paling penting. Why? Kalau manusia ni insaf, dia akan dihisap daripada mahsyar, confirm dia jadi baik. Itu saja. Tuan-tuan, kat pejabat ada CCTV. Abang Haji, jam. Mujur kat masjid tak ada CCTV ustaz no? Nak tengok imam mai tak mai. Contoh imam tuang ke tak. Tengok CCTV tu depan belakang dayak janganlah. Nak tengok. Rasa-rasa nak tuang tak? Pangcah 7.58 pangcah. Terus pegang komputer. Pasal apa? Kamera tu ada. Kena pula bos pula outstation pula. Bahagia hidup. Bos outstation. Mai pangcah kena roti canai tu, candan. Rahmaniah. Pukul 8 suku kena roti canai. Orang sembang sampai pukul 9. Baru pejabat baru tengok notis apa, pukul 10 keluar pula. Kena cendol. Pukul 11 baru masuk. Lunch dah. Sedap pukul 1. Satu surat kat type. Pasal apa? Boh tak ada. Pasal tu lah. Kena faham konsep akhirat. Ya? Mana? Kita rasa diri kita diperhatikan Allah Ta'ala. Antara sifat Tuhan tu sama, basar, kan? Betul orang tanya saya, Ustaz, hakikat makrifat ni apa? Senang saja. Apa ni Ustaz? Tak, saya jenuh nak faham orang tasawuf sembang. Tak. Tasawuf ada pening-pening kepala, saya kata. Apa maksud makrifat? Ikut je apa Ghazali kata. Buatlah apa juga kat muka bumi ni, kata Ghazali. Tapi ingat,
Tuhan akan balas apa yang kamu buat dekat dunia. Clear? Cintailah siapa juga atas muka bumi ni, kata Ghazali. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengannya. Sama ada kita mati dulu, atau dia mati dulu, ataupun tak ada mati pun pisah cerai lah. Pasal duit raya tak bagi. Contoh. Dunia. Tu kata dunia. Sebab tu orang yang paling bahagia, orang yang ada Allah dalam hati. Tak dapat duit raya ke? Laki tak bagi apa ke? Apa kata Khadijah pada Rasulullah? Di saat-saat di tengah sakit nazak. Antara ucapan Khadijah dah menangis. Nabi kata, ya Khadijah, kamu menyesal ke kahwin dengan aku? Tu Nabi tanya pada Khadijah, kamu menyesal ke kahwin aku? Aku ni orang susah. Aku tak boleh bagi apa. Tak boleh bagi beg tangan 200,000. Tak boleh. Tak boleh bagi Range Rover. Tak boleh bagi duit raya. Apa kata Khadijah? Dah, ya Rasulullah, bukan itu sebab aku menangis. Habis menangis pasal apa? Aku mati besok ni, aku boleh ke masuk syurga? La ilaha illallah. Isteri Nabi kot, orang yang pertama masuk Islam kot, orang yang korbankan harta dan segala usaha dia untuk Nabi, masih takut nak mati. Kita relax, baru ba'diyah 2 rakaat isyak, confirm masuk syurga dah rasa. Betul? Tu senang hati, naik motor pun sembang, naik kereta pun gelak semua, macam dalam bank ada 20 juta. Senang hati. Macam dah dapat tiket masuk syurga. Saya adalah tegur satu orang, kan? Minta maaf lah. Bukan orang sini, tempat lain. Biasalah, jadi JK masjid di Suara Kedau nak marah, kena nak apa. Tiba-tiba dia macam nak letak jawatan lah. Saya tak mau, tak mau lah. Penat dah khidmat untuk masjid ni, penat lah. Orang tak hargai pun macam-macam. Ustaz lain-lain lah. Dengan aku ni lain sikit. Sebab tu orang marah. Saya tanya Haji, apa Ustaz? Haji dapat tiket. Kau dapat tiket dah tak apa. Tiket apa Ustaz? Tiket wayang tak? Tiket masuk syurga dapat tak? Ustaz, tak, saya tanya sungguh ni. Haji dapat tiket masuk syurga dah? Kalau Haji dapat tiket masuk syurga dah tak apa. Boleh cakap lah. Saya jemuh nak buat khidmat untuk agama Allah. Boleh cakap ni. Ada? Kau? Ada dapat? Itu jemu macam mana? Jemu dah tengok muka Abang Haji. Baliknya teh ais. Baliknya teh tarik. Dah bantu teh tarik je pun. Mengadu penat dah. La ilaha illallah. Siapa yang boleh korban macam Khadijah tak? Habis semua harta dia. Apa yang dia nangiskan? 2 sebab. Pertama, dia tak tahu lepas tak boleh nak apa. Yang kedua, dia kata, lepas aku mati besok, siapa yang nak tolong kamu lagi ya Rasulullah? Harta aku habis. Harta Khadijah yang kaya raya ni habis untuk bantu Nabi dalam dakwah. Kalau pasal tak dapat duit raya minta cerai kau, saya tak tahu dia nak letak mana kita dengan isteri Nabi ni tak mana. Ni lah, tak percaya akhirat ni lah puncanya ni. Tu je. Tu je. Kalau semua kita faham, kita akan mati menghadap Allah Ta'ala, tak jadi isu. Tak jadi isu. Ya Abang Haji pun tak jadi isu, Mak Haji tak jadi isu, jiran tak jadi. Sebab semua faham. Kita semua ni hamba Allah Ta'ala. Satu hari kita Tuhan akan ambil nyawa. Tuhan akan hisap daripada mahsyar atas apa yang kita buat. Clear. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Jadi clear. Bukan setakat Tuhan tulis. Macam ni lah kita, contohlah tuan-tuan, ya, macam saya lah. Saya ni kan duk pakai kad kan. Zrak, zoom, zrak, zoom, zrak, zoom. Sekali tu zrak, tak keluar. Ambil. Masa tu muncul lah jenis keluar duit je. Ni lagi bala duk pergi bayar barang, zak, zub zak, zub zak. Zub zak sekali tak ada duit dalam, baru ada account. Lepas tu ambil statement bank. Loh, masa bila aku beli barang? Siapa lagi hang nak beli barang pada orang lain lah. Tu. Tuan, bank statement mari. Yo, wih, no. Macam tu. Kita pada masa masuk macam tu. Tuhan tunjuk buku amalan. Nah, yuk buku mika. Buka. Loh, masa bila aku pergi sekodeng rumah ni? Ada. Tuhan tunjuk. Masa bila aku maki suami aku? Ada, tulis. Tak maki depan tapi hempuk kuali. Pasal apa? Suruh Abang Haji suruh goreng telur. Tu je. Tulis. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan. Benda kecil pun tulis tu. Tulis. Kita kalau cerita bab audit semua besar-besarnya. Buat tu, buat ni. Takkan skru sepana pun cerita. Detail. Saya sebab audit ustaz. Audit 1 sen pun kira. Itu baru dunia saya. Baru audit dunia. 1 sen pun kira. Tuan-tuan bayang audit akhirat. Tak lupa. Allah Ta'ala tak lupa. Tak cukup dengan tu. Wa wajadu ma'amilu hadirah. Tuhan tunjuk depan mata kita. Sebab apa? Manusia ni ada satu perangai. Dia ada satu perangai manusia. Mengkalik. Deny. Menafikan. Tak ada. Mana ada buat? Tak ada. Kan? Solat ratus juta pun tak mengaku. Takkan nak sekodeng dengan aku. Wa wajadu ma'amilu hadir. Tuhan tunjuk depan-depan. Baru ada kan. Agak-agak tuan-tuan, kalau semua orang Islam ni faham akhirat, agak-agak jahat. Tadi tengok TikTok, tayar motor kawan curi. La ilaha illallah. Kawan. Seronok juga TikTok. Sebab TikTok ni dia berita-berita masuk kan. Dia kita tengok sak sukan, sak orang curi motor, sak buat kesihatan. Dia macam-macam. Tengok. Balik. Tu rupa-rupa kawan pergi kerja, balik-balik tengok tayar motor tak ada. Nak balik macam mana? Tayar motor tak ada. Kalau minyak habis boleh urus susung ni. Punya tak ada akalnya orang sekarang. Dia asyik boleh sapu. Macam mak angkat dia, orang berapa ingat? Arwah tu. Dia cerita. Cerita kat mak saya, hantar panggil mak saya Zain, hantar saya. Kau itu dia kata, nak tengok pisang. Orang beli benda ni pisang sepanjang jalan tu. Pisang tepi bendang. Tengok esok boleh ambil pisang dia tak? Jenuh beli balik lah kan. Standar pun paling busuk masa tu RM560 kat masa tu. Dah 100 standar. Kalau kena 20 pokok, lega lah. Lepas duit dapur. Esok bawa parang, pusing-pusing, dongok-dongok. Mana pisang aku? Sepanjang jalan terang. Tanya, hilang apa orang sapu? Dia boleh gelak. Dah, aku tak pernah jumpa orang kena curi gelak. Tu orang. Allah betul orang. Ramai hidup. Kalau aku lama dah aku maki orang. Kita tu mak angkat saya lah. Allahu Akbar. Boleh gelak orang curi barang dia. Ui, cekak betul depan ni. Boleh gelak. Sebab tu setengah orang Tuhan angkat bukan pasal ilmu sangat. Pasal makam sabar tu tinggi.
Makan sabar, makan syukur itu Tuhan angkat jadi wali. Betul. Saya buka saya tok guru kita tu. Kadang bukan tok wali, bukan alim mana, bukan syekh tarikat pun arwah tok wan cerita. Pak kebai kampung yang satu cerita. Tok guru main ngaji masjid, surau. Dia kata, antara zikir yang paling baik wirid mereka bismillah. Kawan pak kebai kampung dulu bukan mengaji tinggi nak. Habis sana ayat lazim tu lah hafal. Nak hafal Baqarah pakai dak. Tu lebih dulu. Jadi dia kata, tu kata, baca aja bismillah banyak. Dia pegang sungguh cakap tu guru ni, baca bismillah. Di mana aku bismillah? Bismillah, bismillah. Jadi wirid atas mulut dia bismillah. Entah berapa ribu kali sehari tak tahu bismillah. Ada dia pun cerita tu, saya itu tu guru kata pula, kalau hang yakin semua bismillah ni, takat parit tu hang jalan boleh lepas. Dia buat sungguh kawan ni, lepas parit tu. Tok guru pun tengok, oi, hebat. Tok guru kata, kalau anak murid aku lepas, aku pun lepas juga. Dia kata, kawan pun terjun pergi dalam parit terjun pergi. Dah, kawan pak lepas tanya, Tok guru lepas siapa? Tok guru, tak lepas, saya lepas. Aku tak apa yakin, dia kata. Iman ni. Kadang-kadang sebab tu tuan-tuan, setengah-setengah orang ni tak ada ilmu banyak pun. Tuhan Nabi ajaran dapat sikit, tapi dia amal, dia yakin sungguh, insya-Allah. Insya-Allah. Ini mengaji bukan main. Sendiri tak pernah yakin tak. Tak ada persatu. Ya? Menunjukkan cari ibadat yang betul ya. Kita semayang semua ikut Nabi. Mai pula ada geng mana pula buat buku pula solat ikut cara Nabi. Orang pakat beli bang. Beli. Bagus Ustaz, apa dah? Buku ikut solat cara Nabi. Bagus Ustaz? Bagus kan? Bagus. Cuma tanya satu soalan boleh? Apa dah Ustaz? Selama ni kita semayang ikut siapa? Tak, buku tu kata solat ikut cara Nabi. Okey. Habis tu selama ni kita semayang ikut siapa? Tok Sami Siap? Tok Pekong? Apa siapa? Tak lah, kita ikut Mazhab Syafi'i. Habis Mazhab Syafi'i ikut siapa? Bukan ikut Quran hadis. Mazhab Maliki tak ikut Quran hadis. Semua mazhab ikut Quran hadis. Mereka lagi faham Quran hadis daripada kita. Kita dekat mengaji lebih kurang celup-celup je. Kitab tebal tu silibus ada separuh tu hafal suku. Tu pun lepas exam lupa. Dulu yang kata ulama dulu ni yang kata macam Zakaria Ansari, Syekh Ramli Ibn Hajar, paling kurang ni ulama-ulama cakap paling kurang 20 tahun. 20 tahun duduk depan tok guru mengaji satu-satu kitab 20 tahun baru panggil syekh. Bukan macam kita mengaji macam tuan-tuan kan, sekali balik gabui punggung balik kena roti canai bulan depan pula macam kita. Tak. Yang kata duduk depan tok syekh di Azhar tu pagi petang siang malam buka kitab satu-satu 20 tahun baru panggil syekh. Tu level tu atas jangan tanya, yang atas pada tu. Tuan-tuan tahu apa Ghazali kata pada Imam Syafi'i? Ni penghargaan Ghazali pada Imam Syafi'i. Ghazali kata kalau ada sejuta macam kita ni pun tak boleh sama dengan Syafi'i. Bukan sejuta macam kita, sejuta macam dia. Kalau ada sejuta ulama macam kita ni, kata Ghazali, belum sama lagi dengan Syafi'i. Dia punya ta'akul fiqhi dia takkan sama. Aku baca lebih kurang bahasa Arab sepatah dua. Saya rasa Syafi'i salah dalam faham Quran. Bubuh pelangkung kepala tongkat mimbar baru tahu. Ya. Soalan kenapa Nabi itu manusia? Last. Sebab antara asbab kenapa bukan Pak Long belakang rumah kita tu, kaum tolak
apa nama Nabi Hud? Kenapa Samud tolak Nabi Saleh? Kenapa Namrud tolak Nabi Ibrahim? Antara sebabnya mereka anggap Rasul tu just a common person. Pak Ibrahim ni bapak dia tukang buat berhala, aku punya pion dia. Namrud kata tu pion aku, pak dia tu pion aku. Alik-alik nak dakwah aku, sebab dia anggap Nabi-Nabi just a common people, orang biasa. Sebab tu Tuhan jawab Quran, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad tu bapa salah seorang daripada kamu. Mana bukan orang biasa. Bukan macam Pak Long kita, Pak Ngoh kita, Pak Tih kita, bukan. Walakin Rasulullah. Tapi dia adalah utusan Allah Ta'ala. Kita kalau raja punya utusan main, boleh maki ya? Main apa? Macam tu buat wajah. Nak mampu Kita tengok cerita Tun Muntahi nak kena bunuh kan? Tun Muntahi kira PM lah, Perdana Menteri lah, Tun Muntahi. Bendahara. Tu keris tuanku mah. Dia rupa-rupanya dalam adat Melaka ni kalau nak perintah bunuh, keris tuanku tu pergi. Tu maknanya lebuh dia jawab. Tak payah nak bicara-bicara mahkamah, kira jalan. Jadi bendahara pun tengok, keris tuanku untuk siapa? Tanya pada SU Sultan. Untuk Datuk. Ada Datuk dah sampai. Lawan? Tak lawan. Siapa? Titah Sultan. Utusan daripada Sultan. Ni utusan daripada Allah Ta'ala yang jadikan alam ni, yang jadikan kita bertakdak kepada Allah. Macam mana kita nak lawan? Itu masalah. Kalau yang tu kita tak boleh faham, ada problem dengan iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna rahmina haqqa. Allah